Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita menyambung balik kelas kita yang telah lama terhenti ni. Ana pun dah tak tahu dah tak mana kita berhenti, tak mana kita nak mula balik. Tapi ala kulli hal kitab ni sebenarnya tak banyak lagi dah perbincangan dia. Ada baki sedikit saja lagi persoalan yang nak dibincangkan insya-Allah. Jadi kita telah bincangkan dengan panjang lebar sebelum ni berkenaan dengan apa yang telah disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala berkenaan dengan kedudukan orang yang jahil berkenaan dengan syirik, melakukan syirik akbar secara jahil. Benar jahil dan tidak sampai padanya ala kulli hal itu telah ada kita telah bincangkan juga pada kelas yang lalu berkenaan dengan perkataan musannif rahimahullah taala, iaitu fa in qulta fa idza kanu musyrikin wajaba sallallahu alaihi wasallam fil musyrikin. Jikalau kamu mengatakan mereka ini adalah musyrikin, maka wajiblah untuk kita memerangi mereka dan melaksanakan pada mereka apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap golongan musyrikin. Qultu, kata aku, kata musannif as-San'ani, ila hadha dhahaba ta'ifatun min a'immatil ilm faqalu yajibu awalan du'a'uhum ila at-tauhid wa ibanatu anna ma ya'taqidunahu la yanfa'u wa la yadur ولا يغني عنهم من الله شيئا وأنهم أمثالهم وأن هذا الاعتقاد منهم فيه شرك لا يتم الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه وإفراد التوحيد اعتقادا وعملا لله وحده وهذا واجب على العلماء أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف وبالقبور شرك محرم وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص التوحيد لله فمن رجع وأقر حقا عليه دمه وماله وذراريه ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم minal musyrikin. Yang ni kewajipan perbahasan di sini ialah berkenaan dengan kewajipan memerangi golongan musyrikin. Maka kata musannif rahimahullah, ya, kata beliau, memang sebahagian ulama telah mengatakan perlu wajib memerangi golongan musyrikin. Sebenarnya ini bukanlah sebahagian ulama, tetapi sebenarnya ia adalah ijma' daripada umat Islam bahawasanya orang musyrikin mestilah diperangi. Orang musyrikin mestilah diperangi. Ini adalah ijma'. Ini adalah qadar ijma'. Maksudnya orang musyrikin wajib kita perangi. Wajib diperangi sehinggalah hatta yu'tul jizyata ayyadin wahum
hina, yakni mereka tunduk hukum Islam, tunduk kepada hukum Islam. So itu adalah kewajipan. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk kita memerangi golongan musyrikin, dan perintah ini terpakai kepada semua jenis golongan musyrikin, tidak kira apa jenis agama dan latar belakangnya. Dan lebih-lebih lagi mereka yang muntasib, mereka yang menisbahkan diri mereka kepada Islam, ini lebih-lebih lagi perlu kita. Jihad, peperangan dalam Islam, konsepnya adalah untuk dia ada dua keadaan, ya. Pertama, untuk menyampaikan dakwah Islamiah kan kafir. So, itu adalah tujuan jihad. Sebab itulah kata para ulama, maka itu sudah pun mencukupi. Itu dari segi hubungan kita dengan menerima membuka kita ruang kepada kita untuk berdakwah, maka itu memang kita kata asalnya kita tidak perlu lagi berperang, bahkan kita menyampaikan dakwah dengan secara aman, dan ini adalah yang asal sebenarnya. Bukanlah asal itu Islam, bukan bermakna Islam menyuruh kita membunuh orang kafir. Dia ada beza memerangi orang kafir dengan membunuh orang kafir. Islam tidak disuruh mempersiap sediakan kekuatan ketenteraan dengan kerajaan untuk mematahkan kekuatan orang musyrikin. Sebab itulah apabila kita menangkap, kita boleh diberi pilihan pihak orang musyrikin atau kita membebaskannya tanpa apa-apa hukum individu, sama musyrik, kafir, harbi. Ada perjanjian. Jadi kafir yang tidak masuk dalam perjanjian zimmah ataupun tidak masuk dalam perjanjian muahadah ataupun perjanjian aman, maka kita panggil dia kafir harbi tadi kita sebut. So ada 3 bentuk perjanjian yang menyebabkan orang kafir ini terpelihara darahnya walaupun dia tidak masuk. Yang pertama ialah aqdul zimmah yang kita dah bincangkan tadi, iaitulah kita kata orang kafir tadi tunduk di bawah kerajaan Islam.
Orang kafir tadi dia masuk di bawah kerajaan Islam dan mengakui ketuanan kerajaan Islam. So ini kita panggil kafir zimmi. Kafir zimmi ni yang kafir yang tunduk kepada undang-undang Islam walaupun dia tidak Muslim. Secara asasnya dia tidak Muslim tapi dia tunduk kepada undang-undang Islam. Itu adalah dia panggil kafir zimmi. Dia adalah kafir zimmi. Taib. Adapun dari segi kafir yang ketiga, so kita tadi pertama kafir harbi, yang kedua kafir zimmi, yang ketiga kafir mu'ahad. Mu'ahad ini ialah kafir yang secara asasnya kita tidak ada, negara kafir itu tidak ada perjanjian zimmah dengan kita. Dia tidak mengakui negara kita sebagai tuan ataupun pemerintah ke atas negaranya, tetapi kita ada perjanjian damai sementara dengan mereka. Ini kafir mu'ahad. Dan yang ketiga kafir musta'man. Musta'man maknanya orang kafir yang dia ni bukan warga negara Islam, dia tinggal di negara kafir harbi, yang negara kafir itu tidak ada perjanjian damai dengan kita, tapi dia datang ke negara kita untuk berniaga atau untuk urusan seperti duta-duta dan sebagainya, maka kita memberikan perakuan untuk dia masuk ke dalam negara kita sementara waktu, maka ini kita panggil dia kafir musta'man. Kafir musta'man. So ini jenis-jenis kafir dari segi hukum syarak. Ya. So memanglah kita kata hubungan asal antara negara Islam dengan negara kafir ini ialah hubungan dakwah. Mengajak, menyeru mereka kepada Islam. Sama ada secara aman maupun dengan cara peperangan. Dan tujuan peperangan kita sebutkan tadi bukan untuk membunuh, tetapi untuk sama ada. Sebab itu kita kata bila kita berjihad, maka 3 pilihan yang diberi kepada orang kafir, iaitulah yang pertama, memeluk Islam. Yang kedua ialah membayar jizyah, ini masuk ke dalam ahdu zimmah, jadi kafir zimmi. Yang ketiga, kalau dia telah enggan 2 perkara ini, barulah kita boleh memerangi mereka sehingga kita berjaya mengalahkan mereka dan menundukkan negara mereka itu di bawah pemerintahan umat Islam. So ini adalah asal hukumnya yang disebutkan para ulama dan telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi SAW, antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fa in qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka bersaksi bahawa tidak ada ilah yang hak disembah melainkan Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Jika mereka menyebutkan perkataan ini, maka mereka telah memelihara darah mereka dan harta mereka daripadaku. Yang ni maknanya kita kata ini adalah asal. Nabi SAW menyebut dalam hadis baginda, bu'ithtu bis-sayfi baina yaday as-sa'ah. Aku diutuskan oleh Allah Ta'ala membawa pedang untuk menghunuskan pedang sebelum hari kiamat. So memang asalnya kita disuruh untuk menyampaikan dakwah kepada orang kafir dan menyeru mereka supaya masuk Islam. Kerana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kamu kepada jalan Tuhanmu, yakni kepada agama Tuhanmu, ajaklah manusia kepada agama Tuhanmu dengan hikmah. Ini bagi mereka yang tidak ada halangan untuk menerima dakwah, kita seru dengan hikmah, dengan baik. Dan dengan mau'izah al-hasanah, dengan peringatan, sedikit ancaman dengan baik bagi mereka yang ada sedikit syubhah. Dan berdebatlah dengan mereka. Wajadilhum. Kata ulama, jadilhum ini meliputi jihad dengan lisan bagi mereka yang ada penentangan secara lisan, dan jihad dengan sinan, dengan senjata bagi mereka yang menentang dakwah dengan senjata. So maknanya kita ada kategori-kategori ini. So secara asasnya kita nak bagi tahu ialah jihad, memerangi orang kafir musyrikin bukanlah perkara yang ijtihadi, tetapi dia adalah syariat Islam
yang telah jelas dalam hukum syarak. Maka tidak ada syak lagi. Mereka yang kita kata tadi musyrik, yang menyembah kuburan, yang telah terkeluar daripada Islam, maka kita wajib berdakwah kepada mereka, mengajak mereka untuk masuk Islam semula. Maka kata Musannif rahimahullah, kata para ulama, wajib terlebih dahulu menyeru mereka kepada tauhid dan menjelaskan apa yang mereka i'tiqad itu tidak bermanfaat dan tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat sedikit pun daripada Allah Subhanahu wa taala, dan bahawa mereka, yakni yang menyembah kubur ini, seperti orang musyrikin. Dan kepercayaan i'tiqad mereka ini adalah syirik yang tidak akan berlaku iman dengan apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul, melainkan dengan meninggalkannya dan bertaubat daripadanya dan mengisahkan Allah Ta'ala secara i'tiqad dan secara amalan. Dan ini adalah kewajipan ke atas ulama, iaitu menjelaskan bahawa i'tiqad yang bercabang daripadanya perbuatan memberi nazar, menyembelih, tawaf dengan kubur adalah perkara syirik yang diharamkan. Dan ini adalah hakikatnya perkara yang sama dilakukan oleh golongan musyrikin terhadap berhala-berhala mereka. Apabila para ulama telah menjelaskan perkara ini kepada para imam, pemerintah dan raja-raja, maka wajiblah ke atas raja-raja dan pemerintah untuk mengutuskan pendakwah kepada kalangan manusia yang mengajak mereka untuk mengikhlaskan tauhid kepada Allah. Maka barang siapa yang telah rujuk dan berikrar dengan perkara tersebut, maka dia telah memelihara darahnya dan hartanya dan zuriatnya. Barang siapa yang bertegas hendak terus di atas kesyirikan, maka Allah telah menghalalkan baginya apa yang Allah telah halalkan bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terhadap orang musyrikin, yakni untuk diperangi. Ya. Jadi maknanya pada perenggan ini Musannif rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita bahawa memanglah kita wajib memerangi orang musyrikin, tetapi ada prosesnya yang panjang, iaitulah mestilah setelah berlaku iqamatul hujjah, setelah berlaku iblaghil hujjah, menyampaikan hujjah. Ini wajib bagi orang musyrikin yang belum sampai hujjah. Ini adalah wajib bagi orang musyrikin yang belum sampai hujjah. Mungkin orang musyrikin itu duduk di negara yang terpencil, di kawasan terpencil yang tidak sampai pada mereka maklumat tentang Islam sama sekali, atau sampai kepada mereka maklumat tentang Islam yang orang kata apa, tidak benar. Maka perlulah dijelaskan Islam itu, apakah hakikat Islam itu, kemudian barulah kita boleh memerangi mereka. Adapun orang musyrikin yang telah sampai kepada mereka tentang Islam, mereka telah mengetahui tentang Islam, maka ini tidak lagi wajib, tetapi pemerintah ataupun panglima perang boleh mengambil kira maslahah dan mengambil kira tujuan yang sebenarnya, maka disunatkan, digalakkan juga untuk kita menyampaikan sekali lagi tentang Islam. Lepas tu Nabi SAW pesan kepada Ali radhiyallahu an bila Nabi hantar dia untuk menakluki benteng terakhir Khaybar. Nabi kata, unfuz ala rislik. Nabi kata, berjalanlah dengan tenang, jangan tergesa-gesa, jangan kamu nak perang. Kemudian kata Nabi SAW, fawallahi la in yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, jikalau Allah memberi hidayah disebabkan kamu ini seorang lelaki masuk Islam, kerana kamu seorang daripada mereka Yahudi ini masuk Islam kerana dakwah kamu, maka itu lebih baik daripada kamu mendapat sekawan unta merah. Yakni lebih baik daripada kamu memperoleh harta rampasan perang. Maknanya, ingatlah wahai Ali radhiyallahu an, kata Nabi, ingatlah wahai Ali bahawa tujuan aku hantar kamu ni memanglah kita ni bawa panji perang, kita bawa tentera, tapi bukanlah kita nak bunuh mereka, bukanlah kita nak rampas harta mereka, bukan kita nak menjajah mereka. The main goal is to bring them to Islam, untuk bawa mereka masuk Islam, untuk kita nak ajak mereka kepada Islam. So ini adalah matlamat utama. So selagi mana engkau boleh mencapai matlamat ini, engkau boleh membawa hidayah Allah Subhanahu wa taala, usahakan perkara ini yang utama. Ini tengok di sini kita kena faham. Tujuan peperangan dalam Islam bukan macam
orang kata apa, penjajahan material yang berlaku ada di kalangan orang kafir. Kalau kita tengok peperangan dunia pertama, World War the First, WW1 masalahnya. Ini bukan tujuannya bukan untuk mengajak kepada agama atau apa pun, dia tujuannya politik semata-mata. Hanya untuk menjajah, merampas, menakluk. Nauzubillah min zalik. Demikian juga peperangan dunia kedua adalah untuk merampas, menjajah, menakluk, mengambil harta benda peribumi masyarakat. Adapun Islam, kita tengok bila kita berlaku peperangan dalam Islam, bila sebuah negeri ditakluki oleh tentera Islam, negeri itu tidak dijajah. Negeri itu telah dibangunkan, dipesatkan pembangunannya, dijaga penduduknya, diberikan kepada mereka layanan yang baik dengan sewajarnya. Tidak ada di sana kita kata perampasan harta dan sebagainya. Tak. Apabila para sahabat radhiyallahu anhum menakluki Mesir, adakah mereka mencuri apa-apa harta khazanah rakyat Mesir dibawa balik? Tidak ada. Kecuali yang dirampas ketika peperangan. Ghanimah. Itu betul. Kan? Adapun lepas itu pergi korek, ceroboh rumah orang, ambil harta, tidak berlaku begitu. Berbeza bila orang British datang ke Mesir, dia angkut segala macam harta benda manusia balik ke negara dia. Kan? Itu tidak berlaku dalam sejarah Islam. Kita kata jihad telah menjadi satu faktor pembangunan tamadun yang baru. Tidak ada dalam sejarah manusia ini peperangan menjadi faktor untuk pembangunan tamadun yang baru yang lebih pesat melainkan peperangan dalam Islam. Sebab itulah dinamakan sebagai futuhat, pembukaan, opening. Kita bukan namakan dia sebagai ihtilal ataupun penjajahan, tetapi dia adalah opening, pembukaan. Kita buka mereka kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mana mereka dihalang daripada memperoleh hidayah oleh pemimpin-pemimpin kafir yang cuba menghalang jalan dakwah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Itu. Jadi poin dia, kita kena faham jihad dalam Islam ni, yang pertama dia ada beberapa syarat. Perbahasan yang panjang tentang jihad ni kita kena belajarlah kitab fiqh, hukum hakamnya, bila boleh jihad, siapa yang ada autoriti untuk melancarkan jihad dan sebagainya. Ini adalah perkara yang mesti dipahami oleh umat Islam kerana kita hari ini telah dikelirukan oleh orang kafir. Kita telah dikelirukan oleh orang kafir. Kita dimomokkan kononnya peperangan ini bukanlah daripada Islam. Islam is the religion of peace. Ya, Islam adalah religion of peace. Keamanan yang hakiki. Iaitulah keamanan dunia dan akhirat. Keamanan bersama dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu sahaja boleh menjamin keamanan yang hakiki. Keamanan dengan makna kita memperolehi ridha Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. So hari ini kita lihat kefahaman yang telah diselewengkan. Minggu ini kita dikejutkan, dikecohkan, walaupun benda ini telah pun dijangka akan berlaku dengan tanda-tanda yang jelas bagaimana sebuah negara Teluk telah melakukan naturalisasi dengan Yahudi. Ini kita kena faham, ya. Kita sebut tadi ada jenis-jenis kafir, dia panggil kafir mu'ahad. Kita buat perjanjian damai dengannya. Ya, ini benar, ada dalam Islam. Kita buat perjanjian damai dengan dengan negara kafir, orang kafir, kerana kelemahan kita. Kerana kita tak mampu nak perang. Sebab kita ada kelemahan dari segi materialnya, dari segi spiritualnya, maka dibenarkan kepada pemerintah selaku orang yang berautoriti untuk melancarkan jihad ataupun tidak melancarkan jihad, untuk tidak melancarkan jihad dalam tempoh tertentu. Yang mana tempoh ini boleh jadi ada had masa, boleh jadi tidak ditentukan had masa yang tetap, tetapi mestilah dengan tujuan kita berdamai itu untuk kita mengumpul keupayaan dan tenaga. Dengan niat, dengan matlamat, bila kita sudah ada persiapan, persediaan, maka kita akan kembali turun ke medan jihad. So ini benar, ini memang ada dalam syarak, disebutkan dalam Al-Quran dengan jelas dalam surah Bara'ah dan lain-lain. Adapun naturalisasi dengan negara kafir, yakni kita
yang disebut oleh istilah Arab sekarang ni tatbi'. Kita menganggap hubungan kita dengan orang kafir ini hubungan tabi'i, netral. Kita tidak ada sebarang pemusuhan dengan kita sudah tidak ada enmity dengan dia. Kita sudah ada lagi perasaan permusuhan dengan dia. Maka ini adalah salah. Ini adalah salah. Ini adalah silap. Dan ini adalah kufur. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita membenci orang kafir, membenci kekufuran dan enggan mengiktiraf dari segi syaraknya keabsahan agama kufur untuk dibiarkan ia bermaharajalela di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita mengikrarkan agama kafir untuk bermaharajalela di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti berusaha untuk meredamkan panji mereka. Kita mesti berusaha untuk meredamkan suara-suara kufur di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita dah sebut tadi, kita bukan disuruh untuk bunuh semua orang kafir, tapi sekurang-kurangnya hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun, kata Allah Taala, sehinggalah mereka membayar jizyah dalam keadaan mereka itu kerdil, berada tunduk di bawah kekuasaan kamu, bukan sebaliknya. So itu yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW. So ini juga perkara yang penting untuk kita memahami konsep jihad. Ini bila disebutkan tentang jihad, kita dimomokkan tentang terorisme, kita dimomokkan tentang kezaliman terhadap manusia. Ini kita kata salah. Dalam proses seorang itu berjihad, mungkin dia ada kesilapan dan sebagainya, tapi itu tidak bermakna kita menafikan terus asal pensyariatan jihad. Ada tokoh-tokoh agamawan yang menyelewengkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, mendakwa kononnya jihad ini hanyalah untuk defend. Maksudnya kalau orang penjajah datang menjajah negeri kita baru kita disyariatkan jihad. Ini tak betul. Tak betul. Kita disuruh memerangi orang kafir sebelum mereka memerangi kita. Kita disuruh menundukkan kuasa-kuasa kafir, negara-negara kafir di bawah kekuasaan negara-negara Islam, seperti yang telah terbentang dalam sejarah Islam. Cuma apabila umat Islam mengalami kekalahan yang teruk pada peperangan dunia yang pertama, peperangan dunia yang kedua, maka itu yang telah menyebabkan kita runtuh semangat dan akhirnya muncul pula ajaran-ajaran sesat yang menyelewengkan ajaran Islam sama ada ke arah Khawarij ataupun ke arah Murji'ah. Itu yang menyebabkan banyak umat Islam ini tidak lagi faham tentang hakikat agama mereka. Bahkan ada penyelewengan yang dahsyat terhadap konsep rahmatan lil alamin, seperti yang pernah dilakukan oleh rejim yang terdahulu. Cuba nak menyelewengkan makna rahmatan lil alamin. Kan? Kononnya rahmatan lil alamin ini kita berlunak-lunak dengan orang kafir, sentiasa berbaik sangka. Ini adalah salah. Ini adalah salah. Sedangkan orang kafir ini bukan tempat untuk kita berbaik sangka dengan mereka. Mereka adalah sasaran dakwah kita. Kita nak ajak dia kepada Islam. Kita sentiasa melihat mereka berada di atas kesesatan, berada di atas kesilapan, berada di atas jalan yang menyeleweng. Ini adalah pandangan kita kepada orang kafir, mestilah pandangan yang serong. Bila akidah mereka tidak betul, maka apa sahaja yang mereka buat asalnya tidak betul. Sehingga terbukti sebaliknya. Ini sepatutnya sikap seorang Muslim bila berhadapan dengan golongan kufar. Bukannya dia berbaik sangka dengan orang kafir, kita sama-sama manusia. Allah Ta'ala tak pernah jadikan kita manusia ini untuk berbaik-baik sesama manusia. Tuhan jadikan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan? Dan Tuhan jadikan kita ini untuk bertelagah. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum.
sentiasalah mereka itu akan bercanggah, bertelagah, kecuali yang Tuhanmu rahmati, dan demikian itulah Tuhan ciptakan mereka untuknya. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk kita bertarung, untuk kita berlaku permusuhan di antara Hizbullah, antara kem Allah dengan Hizbul Syaitan, dengan kem syaitan. Ini tujuan alam ini diciptakan oleh Allah Ta'ala. Bukan alam ini diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk kita duduk seronok-seronok, untuk kita tengok ayat terjun. Bukan. Kita tidak diciptakan untuk itu. Itu bukan tujuan Tuhan ciptakan alam dunia ini, ciptakan manusia, bukan. Tuhan ciptakan manusia untuk manusia menegakkan hukum Allah, untuk menegakkan tauhid, dan untuk memusuhi sesiapa jua yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Pertarungan kita dengan syaitan. Dan sesiapa sahaja yang menyembelahi syaitan, sesiapa sahaja yang memberikan loyalitasnya kepada syaitan, maka dia adalah musuh kita. Yang kita mesti jadikan dia sebagai musuh, dan tujuan Allah Ta'ala turunkan kita ke bumi ini untuk bermusuh dengan syaitan. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun wa lahum yahzanun walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Tuhan kata, turunlah kamu ke muka bumi ini, Adam, Hawa dan juga Iblis, seluruhnya. Apabila datang kepadaku petunjuk hidayah, maka siapa yang ikut petunjuk hidayah daripada kalangan anak-anak Adam, maka mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih di akhirat nanti. Adapun mereka yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka itu ahli neraka yang kekal selama-lamanya. Sedangkan Allah Ta'ala telah menyebutkan dia turun Iblis dengan Adam ke muka ini ialah untuk dijadikan saling musuh-memusuhi. Iblis musuh kepada Adam, Adam musuh kepada Iblis. So itu tujuan Allah Ta'ala ciptakan alam ini. So kita kena betulkan point of view kita. Banyak perkara boleh selesai jikalau kita memandang isu dari sudut yang benar. Kita melihat dari the right angle, sudut yang sebenar. Kebanyakan isu ini jadi cacah merbau kefahamannya bila sudut pandang yang asas itu sudah tidak betul. Orang kata apa, neraca yang kita guna untuk mengukur isu itu neraca yang salah, neraca yang silap. Itu yang menyebabkan kita jadi keliru dan terus keliru. Nas'alullah al-afiyah. Jadi pasal apa poin ni kita nak jelaskan supaya tidak keliru. Nanti orang kata, oh jadi maknanya betul lah ajaran Salafi ni ajaran yang ganas, yang mengajak untuk membunuh orang. Kita kata ini bukan isu ajaran Salafi, ini ajaran Islam. Dan Salafi itu ialah Islam. Dan kita bukan mengajak membunuh orang sesuka hati, lempak bom sana, lempak bom sini. Ini bukan juga ajaran Islam. Islam tidak mengajar kita untuk begitu. Jihad ini ada syarat-syaratnya. Kerana berlakunya penyelewengan dalam sebahagian golongan yang melakukan jihad yang tidak syar'i, golongan ISIS, golongan Al-Qaeda, yang melakukan jihad yang tidak syar'i, yang berlawanan dengan, maksud kita kata bid'ah, jihad yang bid'ah, bukan bermakna you kena nafikan terus jihad yang sunnah, jihad yang sahih. Jangan kerana ada orang yang buat zikir yang bid'ah, kamu kata kita tak payah zikir. Tak betul lah. Jangan kerana ada ahli bid'ah baca Quran dengan cara yang silap, dia kata so kami tak mau baca Quran. Itu adalah jawapan yang salah. Itu adalah reaksi yang tidak betul. Sebab itu kita kena faham. Bila kita kata bid'ah, bid'ah ini dia adalah benda betul tapi diselaputi dengan benda yang batil. Atau benda batil yang diselaputi dengan benda yang betul. Dia bukan salah semuanya, bukan betul semua. So bila kita berhadapan dengan bid'ah, kita tak boleh mengambil sikap tolak secara
100%, maupun ambil secara 100%. Kita mesti ambil mana yang betul, buang mana yang tak betul. Dalam kita punya reaksi kita terhadap bid'ah. Memanglah ahli bid'ah kita tolak, totally. Tapi dari segi bid'ah itu sendiri. So kalau kita terima bid'ah 100%, kita jadi ahli bid'ah. Kalau kita tolak bid'ah 100% tanpa membezakan mana yang betul, mana yang baik, kita mungkin akan menolak kebenaran. Yang sebenarnya dia adalah daripada sunnah Nabi SAW. So memang dalam berhadapan dengan golongan bid'ah ini, dia melahirkan, sebab tu kita kata punca berlakunya bid'ah ialah cubaan untuk menolak bid'ah dengan cara yang silap, cara yang salah. Jadi ini kita kena faham. Okay. Ini Rand cuba nak menyelewengkan ajaran Islam. Bukanlah dia nak seleweng ajaran Islam, benda tu dah ada dalam umat Islam. Ajaran-ajaran menyimpang ini, cuma dia nak popularkan ajaran-ajaran yang menyimpang ini untuk diketengahkan sebagai ajaran yang resmi atau ajaran majoriti. Ini cubaan yang dibuat oleh orang kafir. Mereka cuba mempopularkan daripada dulu lagi. Orang orientalis ni dia suka cetak semula kitab-kitab ahli bid'ah, dia suka sebarkan kononnya atas nama perbincangan akademik supaya ajaran-ajaran sesat ini menjadi ajaran alternatif yang kemudiannya akan menggantikan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang sebenar dalam kalangan umat Islam. So memang kita kata tadi secara asasnya wajib kepada siapa? Kepada pemerintah. So, dia sebut dalam musannif, sebut dalam kitab kita ni, dia kata wajaba 'alal a'immati wal muluk. Jadi yang wajib itu pemerintah. So Islam, kita kata bila kita jihad ni mesti berlaku dengan panji pemerintah yang hak, yang sahih. Bukan kita buat grup-grup kita sendiri betul kita pergi berjihad, tak boleh. Itu mesti diserahkan kepada pemerintah. Nabi SAW difardukan jihad ke atas umat Islam setelah Nabi SAW mempunyai negara dan kerajaan di Madinah. Itu poin kita sebut. Bukan Nabi menubuhkan negara dengan perang. Nabi tak tubuhkan negara dengan perang. Nabi hanya berperang setelah ada negara dan kerajaan. So beza. So nak cerita pasal macam mana cara yang betul menubuhkan negara itu perlukan perbincangan pada waktu yang lain dan masa yang lain lah. Tapi kita kata poin yang kita nak jelaskan maksud musannif rahimahullah ini supaya tidak timbul kekeliruan. Nanti orang kata ngaji tauhid ni jadi ekstrim. Kalau gitu baca Quran jadi ekstrim. Itu yang dimomokkan kepada kita bahawa orang Islam yang fundamentalis, yang berpegang dengan asas-asas ajaran Islam, maka sesiapa sahaja yang yakin dengan asas-asas ajaran Islam dianggap mempunyai tendencies to be a terrorist ataupun tendencies to radicalism. So kita kata ini adalah momokkan orang kafir yang banyak daripada kalangan kita termakan dengannya. Nas'alullah al-afiyah. Tayyib. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa in qulta al-istighathatu qad thabatat fil ahadith fa innahu qad sahha anna al-ibada yawm al-qiyamah yastaghithuna bi Adam abil bashar thumma bi Nuh thumma bi Ibrahim thumma bi Musa thumma bi Isa wa yantahuna ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da i'tidhari kulli wahid min al-anbiya fa hadha dalilun ala anna al-istighathata bi ghairi Allah laysat bi munkar. Kemudian musannif bawa syubhat seterusnya, dan syubhat ini syubhat yang agak famous kita kata. Syubhat yang agak masyhur dalam kalangan penyembah kubur, iaitulah dia kata, kalau engkau kata, hai orang kuburi, ataupun siapa saja yang nak bela orang kuburi ini, telah sabit dalam hadis-hadis bahawasanya manusia pada hari kiamat nanti akan beristighathah, memohon pertolongan kepada Adam bapa manusia, kemudian Nuh dan Ibrahim dan Musa dan Isa, dan sampailah Nabi Muhammad SAW. Setelah mana setiap nabi yang terdahulu memberi alasan mereka tidak mampu memberi bantuan. Maka ini menunjukkan dari dalil bahawa memohon pertolongan, istighathah dengan selain Allah bukanlah benda yang mungkar. Qultu, jawab aku, kata As-San'ani, hadza talbis, ini adalah putak belit. Talbis maknanya putak belit.
فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد. Ini di antara isu juga. Antara putak belik yang suka dimainkan oleh penyembah kubur ialah mereka memutak belikkan di antara meminta tolong kepada orang yang hidup, yang mampu, dalam perkara yang mampu, yang mereka mampu lakukan, dengan memohon pertolongan secara ghaib dalam perkara yang di luar daripada kemampuan makhluk. Jadi kita kata dhabit istighathah syirkiyah, memohon pertolongan kepada selain Allah yang dianggap syirik ialah memohon pertolongan secara ghaib kepada makhluk dalam perkara yang di luar daripada kemampuan makhluk. Yang di luar pada kemampuan makhluk. Ini dhabit yang kita kena faham. So, memohon pertolongan dengan makhluk yang hidup, yang hadir depan kita, dalam perkara yang memang dia boleh buat, secara asasnya benda itu dalam kemampuan makhluk. Walaupun mungkin orang yang kita minta tolong itu tidak mampu kerana ada kelemahannya tersendiri. Tetapi kalau kita minta dia tolong, tidak ada masalah. Mungkin kita ada kawan kita tengah angkat benda berat. Kita kata, tolong saya angkat. Dia kata, tak boleh lah, aku tangan sakit. Tangan dia sakit itu arid. Itu benda mendatang, menyebabkan dia tak boleh tolong kita. Tapi secara asasnya, dia boleh buat kalau tangan dia tak sakit. Dia memang dalam kemampuan makhluk dan dia di depan kita, hadir, hidup. Maka kita kata, ini bukan ibadah. Ini bukan permohonan pertolongan yang berbentuk ibadah. Kita tidak memperhambakan diri kita kepada dia. Kita tidak menghinakan diri kita kepada dia. Tetapi engkau pergi kepada kubur, kepada orang mati, kepada patung, berhala. Engkau merintih, merayu, memohon pertolongan dia sedangkan dia pun dah dalam kubur, dalam tanah, mati. Entah diseksa, entah diberi nikmat. Wallahu alam, di alam barzakh, alam yang lain. Dia tak dengar lagi kamu. Tidak tahu keadaan kamu kecuali yang Allah Ta'ala buka kepada dia sebahagian perkara sahaja. Maka tiba-tiba engkau datang merintih, merayu kepada dia, maka tidak betul. Engkau pergi kepada satu makhluk, engkau anggap dia ni syekh, dia ni apa, engkau sujud depan dia, engkau cium tangan dia, engkau sekian-sekian dengan tujuan nak minta pengampunan dosa. Dia bukan boleh ampun dosa, dia pun berdosa. Dosa dia pun dia tak boleh ampun. Pengampunan dosa ini hak Allah Ta'ala. Engkau pergi merayu kepada syekh tarikat, engkau pergi merayu kepada orang yang kau anggap wali atau kepada bomoh dukun untuk dapat zuriat, dapat anak. Kita mencipta anak ini adalah kuasa Allah Ta'ala semata-mata. Makhluk hanya boleh menyemai benih. Tetapi untuk memastikan benih itu bertukar menjadi baik, itu adalah kuasa mutlak Tuhan. Tidak boleh ada campur tangan makhluk. Makhluk hanya boleh dia ambil benih suami, benih isteri, masuk dalam makmal, tunggu sama ada benih itu akan berkembang atau tidak berkembang. Kalau berkembang, dia masukkan balik ke dalam rahim. Boleh jadi bila masuk dalam rahim gugur. Boleh jadi tak berkembang dalam tiub, dalam makmal itu. Kita sekadar menyemai benih. Afara'aitum ma tumnun? Apa kamu tidak melihat kepada air mani yang kamu pancutkan? A antum takhluqunahu am nahnul khaliq? Adakah kamu yang mengubah kejadiannya menjadi manusia atau kami? Kata, tentulah jawapannya Allah, bukan kita. So, ini kemampuan makhluk. Kita menanam pokok, kita boleh semai biji benih dalam tanah, kita berbajar siraya. Tapi untuk menjamin pokok itu pasti akan tumbuh, berbuah, itu adalah kuasa Allah. Afara'aitum ma tahruthun? Apakah tidak kamu melihat biji benih yang kamu kambuh dalam tanah? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Adakah kamu yang menumbuhkan dia menjadi pokok atau kami, kata Allah? Itulah jawapannya kami.
afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kamu tidak melihat air yang kamu minum? Adakah kamu yang turun daripada awan atau kami? Manusia tak boleh turunkan hujan. Kita mungkin boleh pergi semai benih hujan dan sebagainya, tapi nak turun tak turun hujan itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata mutlak kuasa Allah. So ada kemampuan makhluk yang terbatas. Kemampuan mutlak adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. So yang kita kata syirik tadi ialah meminta bantuan kepada makhluk di luar daripada bidang kuasa makhluk, di luar daripada kemampuan makhluk, di luar daripada jenis kemampuan makhluk. Itu poin kita, jenis kemampuan makhluk. Dari sudut jenis dia, bukan dari sudut partikel dia. Yang kita sebut tadilah, angkat kotak yang berat. Kawan kita tadi mampu dari segi jenis. Memang dia dalam jenis kemampuan makhluk, tapi dia individu ada halangan tersendiri, tak boleh nak angkat. Itu kita kata tidak ada masalah. Kan kita panggil satu orang, mai Sat tolong saya, rupanya dia pekak, tak dengar. Tak. Tapi pekak itu rintangan yang datang pada dia. Kan? So kita tak kata panggil orang pekak syirik. Kan? Mungkin benda tu tak berfaedah, sia-sia. Tapi dia tak syirik. Tetapi pergi kepada orang mati, mohon hajat, pertolongan, kita kata ini di luar daripada jenis kemampuan makhluk. Ini adalah syirkun akbar, syirik akbar. Kan? Baik. So, poin dia di sini adalah talbis. Cuba nak putar balik fakta. Kita di akhirat nanti, bila di padang mahsyar, manusia yang pergi jumpa Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita ketika itu di padang mahsyar kita pergi minta tolong kepada orang mati atau orang yang hidup hadir depan kita? Kita sama-sama hidup di dalam alam yang sama, alam akhirat. Dan nabi-nabi ini hadir, hidup depan kita. So bukan kita kata apa? Bukan kita panggil bukannya orang mati. Bukannya di alam yang berbeza. Para sahabat radhiyallahu anhum dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa Nabi masih hidup. Minta tolong Nabi doakan untuk mereka. Sekian-sekian, minta Nabi jadi orang yang berdoa bagi pihak mereka. Dia kata dia pun jumpa Nabi dalam keadaan Nabi masih hidup. Nabi mampu. Dan apa Nabi boleh buat? Nabi hanya berdoa. Hujan tak turun, dia pun tak kata, ya Rasulullah turun hujan. Tengok. Sahabat tak pernah minta Nabi turunkan hujan. Sahabat minta Nabi minta kepada Allah bagi pihak mereka. Kita kata yang ni dalam kemampuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tak pernah minta masuk syurga dengan Nabi. Tapi minta nak duduk dengan Nabi dalam syurga. Kan? Nak minta Nabi, maksudnya minta Nabi doakan kepada Allah Ta'ala bawa dia masuk syurga duduk dengan Nabi. Itu saja. Kan? Bukannya dia minta, ya Rasulullah ampunkan dosa aku masuk. Tak pernah. Yang datang Allah kata, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabur rahimah. Kalaulah mereka buat kezaliman, lalu mereka datang bertemu dengan Rasul yang masih hidup, yang hadir depan mereka. Itu maksud ayat tersebut. Lalu mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kepada Allah, bukan mohon ampun kepada Rasulullah. Dan Rasulullah juga memohon ampun bagi pihak mereka. Rasulullah juga minta ampun kepada Allah bagi pihak mereka. Maka mereka akan dapati Allah itu maha menerima taubat, lagi maha simpati. So itu yang dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Berbeza dengan apa yang kamu buat, wahai penyembah kubur. Kamu minta kepada Rasulullah.
untuk tolong kamu sedangkan Rasul telah mati, bukan lagi hidup. Di alam barzakh, bukan lagi di alam dunia. Ghaib, bukan lagi hadir. Itu beza. Itu beza tak? Jadi kata Muslim rahimahullah, meminta tolong dengan makhluk yang hidup dalam perkara yang mereka mampu, tidak ada orang yang ingkar. Bukan ini perbincangan kami. وقد قال الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. Allah cerita kepada kita tentang cerita Musa alaihissalam ketika mana seorang lelaki daripada bangsa Qibti dengan seorang lelaki daripada Israel bergaduh. Maka apa Tuhan kata? Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwih. Maka lelaki yang daripada kaumnya Israel minta tolong kepada Musa untuk melawan lelaki daripada Qibti. Wa innamal kalamu fi istighathatil quburiyyin wa ghairihim bi awliyaihim. Tapi yang kita duk bincang ini, yang kita kata syirik ini ialah berkenaan istighathah, perbuatan minta tolong yang dilakukan penyembah kubur dan lain-lain terhadap wali-wali sembahan-sembahan mereka. Wa talabihim minhum umuran la yaqdiru 'alaiha illa Allah Ta'ala. Dan perbuatan mereka meminta kepada sembahan-sembahan mereka ini perkara yang tidak mampu dilakukan melainkan oleh Allah Ta'ala sahaja. Min afiyatil maridi wa ghairiha. Seperti penyembuhan penyakit dan selainnya. Doktor, manusia boleh merawat, boleh bagi ubat. Tapi nak pastikan sakit itu sembuh, ini ialah kuasa Allah Ta'ala. Bal a'jabu min hadha anna al-quburiyyin wa ghayrahum min al-ahya'i min atba'i man ya'taqiduna fihi qad yaj'aluna lahu hissatan min al-walad in'ash wa yashtaruna minhu al-himla fi batni ummihi liya'isha lahum wa ya'tuna bimunkaratin ma balagha ilayha al-musyrikun al-awwalun. Dia kata, bahkan lebih ajaib lagi, lebih mengherankan lagi orang kuburiyin dan lain-lain mereka ini daripada yang hidup, daripada pengikut-pengikut. Maksudnya, ada juga sembahan-sembahan mereka ni yang hidup, syekh-syekh tarikat yang mereka anggap ada karamat yang kuasa seperti kuasa Tuhan. Mereka jadikan baginya bahagian daripada anak. Jika anak itu hidup, ini dia penazarkan anak itu untuk syekh. Seperti mana Maryam, seperti mana ibu Maryam menazarkan Maryam untuk khidmat kepada Allah Ta'ala. Dan mereka membeli daripadanya bayi dalam perut supaya hidup. Ini bayar nazar, banyak duit kepada syekh supaya jamin anak mereka dalam perut ni hidup. Wal'iyadzubillah. Yang mana perkara ini tidak pernah, mungkin kata Musa ni lebih teruk daripada apa yang pernah dibuat oleh musyrikin yang dahulu. ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور أنه جاءه إنسان بدراهم وحلية نسائية وقال هذه لسيده فلان يريد صاحب القبر نصف مهر ابنتي لأني زوجتها وكنت ملكت نصف مهر فلانا يريد صاحب القبر. Sehingga menceritakan kepada aku sebahagian orang yang duk jaga kubur-kubur yang disembah ini, ada orang datang bawa harta, perhiasan emas wanita. Lalu dia kata, ni aku nak bayar nazar kepada orang tuan kubur ini, orang mati dalam kubur ini. Kerana ini adalah separuh daripada mahar anak perempuanku, kerana aku kahwinkan dia, maka aku nazarkan separuh ini untuk orang mati. Orang mati nak boleh reda-reda apa? Reta hak dia usaha masa dia hidup pun dah habis jadi hak waris dia dah. Dan kita nak pergi bagi dekat dia pula. Reta. Nas'alullah al-afiyah. Wa hadhihi nuzur bil amwali wa ja'lu qistin minha lil qabri kama yaj'aluna shay'an min az-zar'i yusammunahu talma fi ba'd al-jihad al-yamaniyah. Wa hadha shay'un ma balagha ilayhi 'ubbad al-asnam wa huwa dakhilun tahta qawli Allah ta'ala wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum bila shakkin wala raib. Bernazar dengan harta kepada orang mati ini, pada kubur ini, seperti mana mereka jadikan sebahagian daripada tanaman-tanaman mereka dinamakan talma di sebahagian negeri Yaman pada zaman Musannif rahimahullah. Perbuatan ini tidak pernah dilakukan even oleh penyembah-penyembah berhala yang terdahulu.
Dan ia termasuk daripada jenis perbuatan penyembah berhala yang terdahulu, tapi lebih advance lagi maksudnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, mereka jadikan akan apa yang mereka tidak ketahui itu sebahagian daripada apa yang Tuhan kurniakan. Macam mana orang musyrikin dulu jadikan sebahagian binatang ternakan mereka itu wakaf atau nazar untuk berhala. Maka inilah perbuatan yang sama dibuat oleh orang musyrikin di zaman kita yang menyembah kubur tanpa syak dan ragu-ragu lagi. Naam, istighathatul ibad yawm al-qiyamati wa talabihim min al-anbiya wa talabuhum min al-anbiya innama yad'una Allah Ta'ala liyafsila bainal ibad bil hisab hatta yurihahum من هول الموقف وهذا لا شك في جوازه عن طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض بل قد قال رسول صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا لا تنسنا يا أخي من دعائك وأمرنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم في قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وقد قالت أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي وهذا أمر متفق على جوازه. Jadi kata Musannif rahimahullah, ya, di hari kiamat nanti orang minta tolong kepada para anbiya ini, yakni kita minta tolong nabi-nabi ini pergi jumpa bercakap bagi pihak kita kepada Allah Ta'ala untuk Allah memulakan hisab, perhitungan amalan, sebab kita dah lama tunggu di mahsyar ini dalam keadaan matahari dekat dengan kepala, terseksa. Jadi kita manusia di padang mahsyar mencari siapa orang tengah yang nak pergi bercakap dekat Allah Ta'ala, tolonglah ya Allah, mulalah hisab sekarang ini. Itu maksud. Dan tentulah perkara ini harus, tidak ada salahnya kerana dalam kemampuan para nabi tadi dari satu sudut. Dan sudut yang kedua, nabi-nabi ini hidup, kita juga hidup di dalam tempat yang sama, hadir, hayy, dalam perkara yang mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu, mampu dilakukan oleh mereka, oleh para nabi ini. Dan Nabi SAW sendiri, walaupun hadis ini ada kalam badannya, ada sanadnya, pertikaian para ulama hadis. Nabi minta Umar, bila Umar nak pergi umrah, Nabi kata, jangan kau lupakan kami wahai saudaraku dalam doamu. Nabi suruh Umar doakan. Itulah perbuatan Nabi minta Umar doakan untuk Nabi ini bukanlah kerana Nabi berhajat, tapi sebagai irsyad dan ta'lim, pengajaran bahawa benda tu boleh dilakukan. Walaupun pada asalnya kita minta orang doakan kepada kita secara berlebih-lebihan, sedangkan kita sendiri melupakan doa untuk kita sendiri tak berdoa untuk diri kita sendiri, maka itu adalah makruh, dilarang secara makruh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk mendoakan bagi pihak orang beriman dan bermohon ampun bagi pihak mereka. Seperti firman Allah dalam surah Al-Hashr, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, yang telah mati sebelum kami. Kita disuruh berdoa bagi pihak orang mukmin yang lain. Dan Ummu Sulaim radhiyallahu anha, mak kepada Anas bin Malik, datang bertemu Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, ini Anas, khadam kamu, doakanlah kepada Allah. Mintalah doa kepada Allah bagi pihaknya. So, minta doa. Dan para sahabat minta doa kepada Nabi SAW. Masa Nabi hidup, kita telah sebut tadi, minta doa, minta Nabi doakan. Minta Nabi doakan untuk mereka ketika Nabi hidup, hadir depan mereka, bukan secara ghaib. Adapun wal kalamu fi talabil quburiyina min al amwat, yang kita duk cerita kata benda ni syirik, ialah apa? Perbuatan orang kuburiyin yang minta kepada orang mati. Au min al ahya'i alladhina la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darran wala mautan wala hayatan wala nushura an yashfu mardahum wa yaruddu ghaibahum wa yunaffisu an hublahum وأن يسقوا زرعهم ويدروا ضروع مواشيهم ويحفظوها من العين ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها أحد إلا الله تعالى. Tapi yang kita cerita ni, yang kita kata syirik ni, dua perkara. Pertama, minta kepada orang mati. So, dhabit doa yang syirik ini, pertama, permohonan itu ditujukan kepada orang mati, makhluk yang mati, amwat, ataupun yang ghaib, yang tidak ada depan kita. Kerana once you minta, hai wali fulan, katalah wali hidup,
tapi dia duduk di tempat lain. Dia duduk di mana? Di Cyprus. Kita di mana? Di Malaysia. Hai Naqsyabandi. Naqsyabandi ni di mana? Dia hidup. Mungkin dia hidup, kita kata. Dia apa? Hisham Kabbani masalah. Dia duduk di mana? Di Cyprus, Turki. Kita di Malaysia. Kan? Kita minta tolong dengan dia. Mungkin benda yang kita minta tolong tu perkara yang secara asasnya dalam kemampuan makhluk. Hei Syekh Hisham Kabbani, tolonglah aku angkat kotak ini. Kita nak angkat barang berat, kita minta dia. Na'udzubillah min zalik. Kita kata syirik. Pasal apa syirik? Pasal engkau minta secara ghaib. Dia tak boleh dengar engkau. Dia tak nampak engkau. Kan? Walaupun mengangkat kotak secara asasnya boleh, makhluk boleh buat. Tapi dalam kondisi ini tidak ada kemampuan bagi dia. Dan perbuatan kamu minta tolong kepada seorang ini menunjukkan kamu ada i'tiqad bahawa dia ada superpower di luar daripada kemampuan makhluk. Dan permohonan kamu ini secara otomatiknya mengandungi unsur-unsur peribadatan kepadanya. Bahkan dia adalah perhambaan diri kamu kepada dia. Nas'alullah al-afiyah. So ini syirik. Apatah lagi kalau orang tu mati, lagilah dahsyat. Kalau yang hidup tapi ghaib pun tak boleh, apatah lagi yang mati. Yang kedua, mungkin orang yang kita minta tolong itu, makhluk yang itu hidup hadir depan kita. Tapi benda yang kita minta kepadanya itu di luar daripada kemampuan makhluk. Seperti yang disebutkan di sini, Mustahil kata, seperti minta sembuh orang sakit. Atau mengembalikan apa yang hilang. Atau memudahkan wanita mengandung untuk melahirkan anak. Atau menurunkan hujan atau memberikan hujan untuk tanaman mereka. Atau membanyakkan susu haiwan ternakan mereka. Dan memelihara mereka daripada terkena ain dan seumpamanya yang perkara ini tidak mampu dilakukan melainkan oleh Allah Ta'ala. So kena faham. Permohonan doa itu dianggap syirik ada dua dhabit tadi. Yang pertama, minta kepada makhluk secara ghaib. So minta kepada makhluk secara ghaib, tak kiralah apa yang kita minta itu. Sama ada permohonan yang kita minta itu berbentuk asalnya benda itu dalam kemampuan makhluk ataupun di luar kemampuan makhluk, maka ia adalah syirkun akbar. Contohnya, kita orang musyrikin yang pergi kepada kubur-kubur wali lalu minta kepada orang mati tadi mendoakan bagi pihak mereka. Masalahnya orang yang pergi ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, kemudian dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakanlah bagi pihak aku. Kita kata perbuatan ini kalau masa Nabi masih hidup, hadir, kita kata benda ni sunnah. Kita pergi jumpa Nabi dan minta Nabi doakan bagi pihak kita untuk ampunkan dosa kita. Untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Untuk kita dapat apa-apa kurnia daripada Allah. Minta Nabi doakan. Ini dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi sekarang Nabi telah wafat. Ghaib di alam barzakh. Maka kita kata perbuatan kamu itu syirkun akbar. Yang kedua, syirik itu berlaku apabila permohonan kita itu bentuk benda apa yang kita minta. So dia ada dua sisi, kepada siapa dan apa. So kepada siapa, kalau ianya adalah orang yang ghaib, makhluk ghaib, syaratnya dia adalah makhluk ghaib, maka syirik. Kalau makhluk itu hadir, hayy, hadir depan mata kita, hidup, ataupun kita macam sekarang ni kita ada kontak telefon ke apa ke, hidup, kena tengok benda apa yang kita minta. Adakah benda yang kita minta itu dalam kemampuan makhluk atau di luar kemampuan makhluk? Secara jenisnya. Bukan secara individual benda yang kita minta, tapi secara jenis. Kalau kita kata jenisnya angkat barang yang berat. So boleh, makhluk boleh tolong. Tolong masak. Tolong suapkan makanan. Tolong rawat sakit. Rawat boleh, tak ada masalah. Tolong gosok pakaian dan sebagainya. Kita kata harus. Walaupun dari segi hukumnya meminta tolong kepada orang lain dalam perkara yang kita boleh buat sendiri, hukumnya adalah makruh ataupun haram ataupun khilaf ulama.
Syekhul Islam Ibn Taimiyah tarjihkan bahawa asal minta tolong kepada orang dalam perkara yang kita boleh buat sendiri, kita sengaja minta tolong orang, hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan sebagian ulama kata makruh atau khilaful aula. Ala kulli hal, tapi kalau kita minta tolong dalam kondisi yang kita memang berhajat kepada bantuan, kita kata harus. Hukumnya tidak ada masalah. Taib. So ini poin kita. Jadi apa yang kamu main cerita kata di akhirat esok orang pergi jumpa Nabi-Nabi, minta Nabi-Nabi ni pergi jumpa Allah Ta'ala, kita kata tak masuk dalam pencahayaan kita. Ini kita tak kata syirik. Ada. Kita tak kata syirik. Yang kita cerita syirik ni hak yang jenis ini. So yang kami duk bantah orang sufi, orang kuburi, ialah yang jenis begini. Yang ini yang Tuhan sebut hak mutlak dia, doa ibadah, doa ta'abbud, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Permohonan yang begini rupa. Kan? Wa haula'i humul ladzina qala Allah Ta'ala fihim wal ladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Mereka inilah yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Allah Ta'ala kata, dan mereka yang kamu seru, yang kamu sembah selain daripada dia itu, tidak mampu menolong kamu. Dan tidak juga mereka boleh menolong diri mereka sendiri. Wa qala ta'ala, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sesungguhnya yang kamu seru, yang kamu sembah selain Allah itu hanyalah hamba-hamba Allah seperti kamu juga. Fa kaifa yatlubul insanu minal jamadi aw min hayyin al-jamadu khairun minhu li'annahu la taklifa alaih. Maka bagaimana seorang manusia meminta hajat, bantuan daripada benda yang mati, benda yang beku, kaku, atau daripada yang hidup, yang mana benda yang kaku itu lebih baik daripadanya, kerana tidak ada taklif, tidak ada bebanan. Yakni orang musyrikin kuburi ini kadang-kadang wali makhluk yang dipersembah itu walaupun hidup tetapi fasik, berakidah dengan akidah kufur, akidah wahdatul wujud, maksiat, tapi dia anggap orang tu wali. Kan? Mengikut neraca mereka, dia berkata tu wali. Dan orang tu akidah kufur, wahdatul wujud macam Ibn Arabi dan sebagainya. Yang mana orang macam ini hakikatnya batu kayu lebih baik daripada dia. Batu kayu tak ada dosa, tak ada pahala, tak ada dosa, dibandingkan dengan sembahan orang kuburi ini. Nas'alullah al-afiyah. وهذا يبين ما فعله المشركون الذي حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وقال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. Dan ini menjelaskan apa yang dilakukan oleh orang musyrikin yang Allah telah ceritakan berkenaan mereka dalam firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 136. Dan mereka ini orang musyrikin menjadikan bagi Allah daripada apa yang mereka semai daripada tumbuh-tumbuhan dan haiwan ternakan bahagian. Lalu mereka kata ini adalah untuk Allah dengan sangkaan mereka dan bahagian ini pula untuk sekutu-sekutu kami. Orang musyrikin dulu apa dia buat? Dia nazarkan sebahagian daripada hasil tanaman mereka, hasil ternakan mereka untuk Allah dan untuk berhala mereka. Adapun penyembah kubur hari ini tidak ada untuk Allah, untuk berhala sahaja. Nas'alullah al-afiyah. Dan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 56. Dan mereka ini orang musyrikin menjadikan bagi apa yang mereka tidak ketahui itu bahagian daripada apa yang Allah kurniakan. Ini mereka nazarkan sebahagian daripada rezeki Allah bagi kepada mereka untuk berhala. Na'udzubillah min dzalik. So samalah macam tadi kawan yang buat talma apa tadi tu, yang main nazar sebahagian daripada mahar anak dia untuk kubur. Itulah yang orang musyrikin Mekah dulu buat. Samalah. Na'udzubillah min dzalik. Demi Allah, kata Allah, mereka pasti akan dipersoalkan akan apa yang mereka dustakan ini. Apa yang mereka fabricate, mereka reka-reka ini. Dan kami akan tanya, mana dalil, mana bukti yang apa kata mereka ni belayak dapat bahagian daripada nazar. Na'udzubillah min dzalik.
فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القذة بالقذة فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله وجعلوا لهم جزءا من المال وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة وطافوا حول قبورهم وقاموا خاضعين عند قبورهم وهتفوا بهم عند الشدائد ونحروا تقربا إليهم. Maka golongan kuburiyun dan orang yang beriktikad pada orang jahil yang hidup dan sesat ini, yang percaya karamat sufi, wali yang karut marut, bukan yang sahih, yang karut marut. Yang kononnya wali ni boleh sembuhkan penyakit, wali ni boleh hidupkan orang mati. Nauzubillah min dzalik. Mereka telah mengikut jejak langkah orang musyrikin setapak demi setapak. Kita terjemah setapak demi setapak lah. Qudzah bil qudzah ni maksudnya, qudzah ni ialah bulu anak panah yang disusun one by one, mengikut turutan. So memang diikut sebiji. Round the circle. Fa'taqadu fihim, maka mereka beriktikad pada sembahan-sembahan mereka yang batil ini apa yang tidak harus untuk diiktikadkan melainkan pada Allah sahaja. Dan mereka jadikan bagi sembahan mereka sejuzuk daripada harta mereka. Dan mereka pergi ke kubur-kubur mereka daripada negeri yang jauh, macam pergi haji. Pergi kubur Nabi Hud di Hadramaut, pergi ke sana ke sini. Pilgrimage, na'udzubillah min dzalik. Mereka tawaf di keliling kuburan mereka dan mereka berdiri di sisi kubur dengan penuh tunduk, dengan penuh penghinaan, merendah diri dan menyeru nama mereka ketika susah dan menyembelih korban untuk mendekatkan diri kepada mereka. So apa yang mereka buat ni sebiji peribadatan yang sepatutnya hanya dibuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tidak untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tayyib. وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك ولا أدري هل فيهم من يسجد له لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعبادة ويقسمون بأسمائهم بل إذا حلف من عليه حق بسم الله تعالى لم يقبل منه فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه وهكذا كان عباد الأصنام وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وفي الحديث الصحيح من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. طيب. Kemudian kata beliau, dan inilah jenis-jenis bentuk-bentuk anwa' spesies ibadat-ibadat yang kami telah kenalkan kamu, arrafnak. Dan aku tidak tahu adakah dalam kalangan mereka ini yang sujud kepada sembahan mereka. Wallahi ada. Musannif tak pernah tengok, tapi kita di zaman kita jumpa orang musyrikin sujud kepada sembahan mereka, sujud kepada syekh, sujud kepada kubur. Aku tidak menjauhkan, bagi aku tak mustahil ada yang buat. Bahkan telah memberitahu kepada aku orang yang aku percayai bahawa dia melihat ada mereka ini yang sujud di depan pintu kubur yang mereka sembah sebagai tanda pengagungan dan penyembahan. Dan mereka bersumpah dengan nama-nama wali mereka. Bila mereka sumpah tak keluar wallahi wa billahi, tapi dengan nama-nama wali. Bahkan apabila ada orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam satu hak yang mereka patut dapat, mereka tak terima. Tapi kalau orang tu bersumpah dengan nama sembahan-sembahan mereka, mereka terima. Dan ini adalah sebiji seperti perbuatan orang kafir penyembah berhala yang mana Allah Ta'ala cerita tentang mereka dalam surah Az-Zumar ayat 45. Apabila disebut ke Allah sahaja, maka bergetarlah hati orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Dan apabila disebut selain Allah Ta'ala yang mereka sembah, mereka menjadi gembira. Orang musyrikin, bila sebut nama Allah surah Tauhid, tak suka. Bila sebut syirik, mereka suka. Nas'alullah al-afiyah. Suruh sembah Allah semata-mata. Oh, ni Wahabi. Tapi bila orang suruh buat syirik, sembah kubur, ini ahli sunnah wal jamaah aswaja. Na'udzubillah min dzalik. Mereka telah hati mereka telah wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Hati mereka itu telah diserap dengan rasa penyembahan berhala. Seperti mana Bani Israel telah diserap dalam hati mereka penyembahan patung anak lembu. Na'udzubillah min dzalik. Itu mereka dah tak boleh terima lagi tauhid. Na'udzubillah min dzalik. Itu kita takut
InsyaAllah kita berhenti setakat ni dulu insyaAllah untuk kelas kita pada hari ini, dan kita akan sambung perbahasannya pada sesi yang akan datang. Dan insyaAllah kita ni pun dah tak banyak dah untuk kita habiskan. Ini pun pasal kelas ni kita ulang, kita ambil patah balik agak belakang juga sebenarnya, walaupun kita dah itu pun kita rasa itu kita dah berhenti dekat sini juga, lalas itu, tapi tak apalah. Kita dah berhenti lama, kita memanglah pastilah confirm lah yang datang ni semua dah pakat lupa belaka, memang tak ingat lah. Jadi maknanya kita kena refresh selalu bab-bab tauhid ni, kena selalu kita kena peringat, selalu kena baca kitab pasal tauhid. Kerana banyak syubhat-syubhat yang datang. Setiap hari ada syubhat di Facebook, di Twitter, di TV Al-Hijrah, di Radio Aikim. Syubhat di mana-mana. Sering dilontarkan oleh orang musyrik untuk mengajak kita kepada syirik. Jadi kita kena banyak persediaan dan kita kena faham betul-betul. Ada soalan? Tengok tak ada soalan ditulis di sini. Tadi internet kita putus sekejap, tapi tak apa, insyaAllah semuanya berjalan lancar. Bagaimana kalau mereka memahami? Ya, roh itu benda gaib. Kita dah sebut tadi. Roh itu benda gaib. Roh benda gaib. So tak boleh minta dengan roh, dengan spirit, dengan jin. Once you minta dengan roh, dia adalah gaib. So dia adalah syirkun akbar. Syirkun akbar. So minta apa dengan benda gaib, maka dia syirik selain daripada Allah Ta'ala. Even you minta dengan malaikat pun syirik akbar. Kan? Kalau you minta dengan malaikat, malaikat memang ada kita lah ni. Syirik akbar. Kan? Menyembah malaikat syirik akbar. Sebab dia benda gaib, kita tak nampak. Satu-satunya yang gaib yang kita boleh minta tolong dengan dia hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kerana memohon kepada sesuatu yang gaib itu mengandungi bentuk peribadatan. Mengandungi perbuatan itu melambangkan penghinaan diri kepada benda yang kita minta, kepada zat yang kita tujui permohonan kita tersebut. So maknanya hukumnya adalah syirkun akbar. Dan memang inilah i'tiqad orang musyrikin. Kan yang dia sebut soalan ni, roh itu berada di kubur. Memang ini i'tiqad mereka. Sebab dia pun ada falsafah. Falsafah mereka, menurut mereka asal kita ni roh. So bila kita ni roh, kita masuk dalam jasad, kita ni terperangkap. Maka kita punya potential itu telah pun di downgrade. Potensi kita tu downgraded. Bila kita mati, roh kita keluar daripada jasad, maka kita kembali kepada potensi. Apa dia potensi? Potensi ketuhanan. Ini memang pahaman mereka. Pahaman orang musyrikin, penyembah kubur, pahaman ahli falsafah, orang sufi falsafah yang sembah orang mati ni, mereka ada falsafah. Kepercayaan yang mereka ambil. Macam nenek moyang kita orang Melayu dulu sembah semangat roh-roh nenek moyang tu lah. Sama lah. Mereka anggap roh ni satu makhluk yang ada super power. Kita kata kabut. Roh itu ialah kita. Dia tak ada super power. Macam mana dia dalam jasad, macam itulah dia lepas dia keluar jasad nanti. Dia tak ada kuasa lebih daripada apa yang dia ada sekarang. Bahkan bila kita mati, kita lebih hakikatnya roh memerlukan jasad, jasad memerlukan roh. Dia saling satu sama lain memerlukan. Dia tidak ada di sana roh itu lebih berkuasa, jasad kurang berkuasa. Tidak ada istilah itu. Hakikatnya apa yang kita lalui sekarang ini, apa yang kita boleh buat, inilah yang roh boleh buat. Kalau dalam Quran cerita pasal roh tidak lebih daripada apa yang Tuhan cerita pasal jasad. Cuma apakah bahan Tuhan cipta roh, macam mana hakikat dia, itu Tuhan sembunyi, kita tak tahu. Tuhan hanya habaq kepada kita, jasad kita dibuat asalnya daripada tanah, kemudian daripada air mani. Itu Tuhan habaq. Tapi apakah bahan yang Tuhan guna untuk buat roh, Tuhan tak habaq. Itu kita jangan cerita, jangan kita bincang. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh, maka jawab roh itu daripada urusan Tuhanku, tidaklah aku diberikan pengetahuan berkenaannya kecuali sedikit. Sekadar yang Tuhan cerita dalam Quran itulah dia. Tapi dari segi bahan apa Tuhan buat, Tuhan tak habaq. Kan? Tapi dari segi jasad Tuhan cerita. Tapi jasad dan roh ini dia bergandengan. Jasad tak boleh bergerak tanpa roh, roh tak boleh buat apa tanpa jasad. Sentiasa ada connection. Even bila kita dah mati pun, roh
Sebab itulah bila nak disoal dalam kubur nanti, Tuhan kembalikan roh dalam jasad. Bukan roh saja yang kena soal. Jasad dan roh sama-sama rasa. Bila kena azab kubur, dihimpit tulang-tulang kita, kena himpit sekali. Bukan roh saja dihimpit. So dia memang tak ada pisah, roh dengan jasad tak ada pisah. Kan? Jadi maknanya kita kata fahaman golongan ini yang mengatakan kononnya roh ini ada kuasa lebih daripada jasad, ini semua mengarut fahaman yang mungkar, fahaman yang kufur dan sesat. Itu yang bawa kepada syirik. Na'udzubillah min zalik. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. So kalau tidak ada apa-apa lagi soalan, rasa tak ada soalan dah, kita berhenti dekat ni dulu insya-Allah taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ni ada manfaatnya dan faedahnya. Dan minta kitab yang kita ada ini, kitab ini sangat bagus, sangat baik. Jadikan dia sebagai satu bahan bacaan kita. Bacalah. Bacalah kitab yang antum ada ini. Ini kitab yang sangat baik. Bacalah bersama dengan keluarga, sebarkanlah. Belilah banyak-banyak. Wakafkan di masjid-masjid, di surau-surau. Wakafkan di perpustakaan supaya orang baca. Supaya orang baca. Kita ni bukannya nak dakwah, bukannya susah. Kita kena sebarkan bahan bacaan yang berfaedah. Kita sekarang ni mengalami dunia zaman orang nak baca. Tapi kita berhadapan dengan zaman orang baca bahan yang tak betul. Anak-anak muda kita hari ni suka membaca. Alhamdulillah. Tapi yang tinggal ialah bahan yang mereka baca tak betul. Itu poin dia. Baca tak salah. Dan orang suka membaca. Tapi yang salah ialah bila mereka baca benda yang tak betul. So kita ada bahan-bahan yang macam ni kita tahu. Kerana harap sangat supaya benda ni disebarkan untuk menjadi panduan kepada orang Islam dan juga yang bukan Islam untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Aku qali hadza ada lagi. Tawassul dengan maqam salih. Kita dah bincang masalah tawassul pada awal-awal bab ni, kita dah sebutkan apa dia tawassul, apa dia istighasah. So rujuk balik video daripada awal kelas dulu perbincangannya. So secara ringkas kita kata tawassul dengan makna tawassul dengan maqam orang soleh tak boleh lah. Tawassul dengan maqam ni apa makna? Pergi minta kat kubur lah. Ni cerita tadi. Ini semua soalan tukar ayat. So jangan keliru dengan ayat. Jangan keliru dengan ayat. Depa mai kata kita tawassul dengan orang kubur. Kita ni, ini semua bahasa, mainan bahasa. Putak belit. Poin dia adalah menyembah kubur. Minta hajat kepada orang mati tak boleh. Syirik akbar. Itu poin kita sebut tadi. Tak kira lah hambuh nama tawassul ke, apa nama tasassul ke, apa nama hamba pun tak kira lah. The wording doesn't matter. What we concern about is the action. Apa hakikat perbuatan tersebut? The essence of the action. Memohon hajat yang tidak boleh dimohon melainkan kepada Allah Ta'ala, kepada makhluk, atau memohon hajat kepada orang mati, ini syirkun akbar. Syirkun akbar. Inilah yang dibuat oleh orang Kristian, oleh orang Yahudi. Dan kita dah bahas benda ni. Ini mungkin orang yang bertanya ni dia masih baru lagi follow kelas kita. Tapi anda nak bagi tahu kata benda ini semuanya adalah syirkun akbar. Ini hanyalah mainan bahasa untuk mengelirukan kita. Itu kita kata tadi, untuk mengelirukan kita. So anda harap mereka yang baru join kelas ini, yang baru follow link dan sebagainya, tolonglah follow balik kelasnya daripada awal dan kelas kita yang sebelum ni. Kelas kita usul salasah dan kelas kita hari Rabu yang still ongoing. Kelas kita bertauhid. Dan kelas kita yang awal dulu, kelas pemantapan akidah, tolonglah. Anda harap yang kita boleh follow lah. Jadilah orang yang benar-benar nak mencari ilmu. Allah Ta'ala kata, "Lau alimallahu fihim khairan la asma'ahum." Kalau Allah tahu mereka ada kesungguhan untuk mencari kebenaran, Allah akan bagi hidayah. So yakinlah tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan perempuan betul-betul ada keinginan nak dapat hidayah, Tuhan dah jamin, dia garanti bagi. Dia garanti bagi.
Dalam hadis qudsi Allah Taala kata, kullukum ya ibadi, wahai hamba-Ku, kullukum dhallun illa man hadaitu. Kamu semua ni sesat kecuali yang aku bagi petunjuk. Fastahduni ahdikum. Mintalah hidayah denganku, aku tunjukkan. Tuhan dah jamin. Cuma kesungguhan kita, kalau kita boleh buat macam-macam benda, maka ana harap sangat orang yang baru follow kelas, yang baru tengok kelas ini, tolonglah mulakan untuk kita benar-benar menuntut ilmu daripada awal kelas. Kita ada recording, kita ada rakaman. Kita ada macam-macam kelas yang telah kita rekodkan, yang telah kita bincangkan kitab-kitab. So ana minta supaya anda semua untuk mengembangkan lagi pemahaman agama. Ini bukan lagi masanya untuk kita beragama dengan ikut-ikutan. Ini bukan zamannya. Kalau anda semua hidup di zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, tidak ada masalah untuk anda beragama dengan ikut-ikut orang. Adapun pada zaman ini bukan zamannya untuk anda beragama dengan ikut kerajaan, ikut jabatan agama, ikut mufti. Tak. Ini bukan masanya, tuan-tuan. Ini bukan masanya. Setiap daripada mereka ni kadang-kadang betul, kadang-kadang silap. So kita kena luaskan pengetahuan, kena dalamkan pemahaman kita dalam agama kita. Ada orang yang sesat yang berbicara, orang yang sesat tu boleh jadi dia adalah orang yang berjawatan dalam kerajaan, yang memegang jawatan dalam jabatan agama. Macam-macam berlaku zaman sekarang. Kita tak boleh anggap apa yang datang daripada jabatan agama semuanya betul. Tak. Sebab jabatan agama terbuka, dia bukan tanya kita. Kan? So satu hal. So tak boleh yakin yang itu saja. So di TV, siapa-siapa pun boleh. TV yang di kerajaan, di YouTube pun sama juga. Tapi macam mana kita nak dapat bimbingan kalau kita yakin, kita rajin mencari, menggali, buat perbandingan. Tak ada masalah. Bagi mungkin kalangan mereka yang baru follow kelas ini mungkin dah terbiasa dengan amalan syirik ini, mungkin baru kenal kata dia syirik. Kita sama-sama istighfar dan minta ampun dan bertaubat. Dan kaji, kalau ada syubhah, kaji. Baca. Buku kita ni memang ditulis untuk menjawab syubhat-syubhat yang telah kita bincang, yang kita duk bincang ni syubhat-syubhat lah. Yang kita sebut tadi, sepanjang kelas kita ni, kita duk bincang syubhat lah ni. So mungkin lepas ni, habis kelas ni, cuba dengar sekali lagi. Apa yang kita dah cakap tadi, mungkin masa kita duk dengar macam ni, dia terlepas pandang ataupun tak apa nak tangkap. So saat ni lepas kelas ni dah keluar rekod dia, dengar sekali lagi, ulang lagi. Mudah-mudahan kita akan lebih jelas. InsyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.